Hi everyone, Assalamualaikum. So hari ni kita punya topik is halangan urus niaga. Hope everyone is doing fine. Okay, so we can actually proceed with this topic. Topic ni is very important for you to understand pasal halangan urus niaga sebab ia akan digunakan untuk practical side nanti, especially in your 4th year punya subject conveyancing. Alright, so let's just start. Okay, hari ni kita akan belajar apa? Hari ni kita akan belajar banyak benda, tapi in particular kita akan tengok in pasal caveat lah. So anything yang regarding caveat we will actually look today. So sifat dan jenis halangan urus niaga ada banyak jenis. So one of it is caveat, and then another one is lease pendants, injunksi as well as perintah larangan. Tapi untuk land law in particular, selalu kita akan tengok more to caveat lah. So dalam caveat sendiri ada pelbagai jenis pelbagai jenis caveat So kita akan tengok one by one Okay. Dalam pengenalan, kalau kita tengok dalam Kanun Tanah Negara, of course you punya kitab tu, you akan tengok lah dalam Kanun Tanah Negara tu dia ada halangan urus niaga, which is caveat, lease pendants, perintah larangan dan juga injunksi. I think injunksi tu you ada jumpa dalam subjek equity pun ada injunksi. So it's not an alien to you lah. Janganlah buat-buat terkejut pula kan, tak pernah nampak pula. Okay. So sifat dan jenis halangan urus niaga, caveat yang akan kita fokus hari ini adalah yang caveat adalah boleh dimasukkan walaupun sebelum prosiding mahkamah dimulakan. Okay, normally caveat ni akan dimasukkan dalam urusan pembelian dan penjualan tanah. Okay, so kalau you ada kepentingan ke atas tanah tu, you akan masukkan caveat sebagai macam stay untuk menunjukkan dekat situ ada you punya hak untuk you jaga. Okey, perintah larangan pula adalah satu halangan urus niaga yang boleh dimasukkan selepas berjaya mendapatkan penghakiman. Okey, perintah larangan ni normally court lah yang akan grant kepada you. Okay. Lease pendants pula adalah perintah mahkamah yang boleh didapatkan selepas memulakan tindakan mahkamah. Okay, ini semua you akan belajar further lah dalam 4th year nanti. Okay, injunksi pula adalah boleh didapatkan selepas memulakan tindakan mahkamah. More or less the same lah macam lease pendants tapi mengikut kes-kes yang you all apply lah kepada mahkamah. Okay, lease pendants ni apa Lease pendants dia perkataan Latin, okay, a suit pending. Okay, dia beri notis kepada defendant, okay, ataupun pemilik tanah bahawa terdapat tuntutan terhadap tanah tersebut. Okay, kena bagi notis kepada defendant. Alright. Okay, English common law dia seolah-olah akan bekukan harta tak alih sementara tunggu keputusan proceeding. Macam stay lah. Okay, stay of proceeding. Alright. Nanti 4th year you all power lah benda-benda stay ni kan. Okay, tapi for now, for you to understand, untuk berdasarkan English common law, dia bekukan harta tak alih sementara tunggu keputusan proceeding. Macam kalau ada kes dekat court tu, dia ada harta, so dia akan bekukan harta tu sementara ada keputusan mahkamah. Okay. Kalau ada pindah milik tanah ketika ianya masih dalam proceeding, pemilik tanah tersebut hanya akan mendapat hak milik boleh sangkal. Okay, if you remember last semester you ada belajar pasal hak milik tak boleh sangkal. So kalau satu pemilik tu mendapat hak tanah, dia sepatutnya mendapat hak milik tak boleh sangkal. Maksudnya dia terus dapat tanah tu secara penuh. Okay. Kalau dia dapat juga, nak juga degil juga, nak teruskan juga pindah milik tu, sebab ada manusia ni memang degil kan, so dia boleh teruskan tapi hak milik dia boleh sangkal lah. So at the end of the day, kalau kata dah habis proceeding ni, dia punya pemilikan tanah masih boleh di-argue. Okay, so ada dalam kes Demondrain lawan Cho Kuan Him, since korang ada banyak masa, tolong cari kes ni dan baca. Dia menyatakan caveat tidak sama dengan lease pendants. Okay, lease pendants above all for you to know that it doesn't apply to sistem torrents di Malaysia. Okay, jangan pula you pergi court nanti you pakai this lease pendants pula as your argument. Okay, argument lease pendants tak terpakai kepada sistem torrents di Malaysia. Alright. Okay, what about injunksi? Okay, just a little bit, since I know that you guys ada belajar dalam equity, tapi sikit-sikit je untuk you guys faham apa maksud caveat semua. So injunksi itu mengekalkan status quo pihak yang terlibat sehingga pertikaian selesai. Okay, stay juga sama macam lease pendants tadi, tapi kat sini ada dalam section 50 akta relief spesifik yang terpakai kepada kita lah. Okay, juga terpakai dalam kes
caveat. Okay. Tidak boleh diletakkan sebagai halangan urus niaga di dalam IDT which is in your title. Okay. Tak boleh diletakkan sebagai halangan urus niaga. Injunksi tak terpakai dalam kes undang-undang tanah. Okay. Sebab dia tiada peruntukan dalam kanun tanah negara. Okay, pendaftar tak boleh daftar perintah injunksi sebagai perintah halangan dalam IDT. Again and again, boleh terpakai kepada benda lain, tetapi kepada kes lain. Tetapi kalau dalam tanah per se, kita selalunya akan pakai caveat. Okay, bukan injunksi. Alright? Okay, pendaftar tak boleh daftar perintah injunksi sebagai perintah halangan. So, boleh tengok kes Heng Bak Tiong dengan Eng Ah Seng. Okay, juga dalam kes Fu Poh Sang lawan Yuan Lam Sendirian Berhad. Okay, dalam kes ni dia menunjukkan caveat persendirian, beza caveat persendirian dengan injunksi. Okay, caveat ni ex parte, maksudnya dia satu pihak sahaja. Okay, injunksi tak seperti itulah. Okay, caveat persendirian satu pihak je yang akan masukkan caveat. Nanti kita tengok bahagian caveat. Okay. Dalam kes Patrick Rao pula, boleh tengok boleh please take a look of these cases. Okay, walaupun tak didaftar sebagai halangan, masih boleh digunakan sebagai halangan. Alright. Okay, so you have to read up the whole case to understand lah. Okay, caveat. Apa? What is caveat? Caveat is actually satu bentuk sekatan yang menghalang pemilik tanah daripada melakukan apa-apa urus niaga berhubung dengan tanahnya. Dengan, bukan dengar. Biasalah kan, tengah-tengah macam ni kan, lari sikit fokus. Okay, dengan tanahnya. Okay, menyekat pemilik berdaftar membuat sebarang urus niaga berhubung tanahnya, melindungi kepentingan pengcaveat, tapi dia tak mengukuhkan tuntutan. Okay, dia notis kepada umum, umum perlu tahu bahawa saya ada hak ke atas tanah tersebut. Sebab tu notis kepada umum. So, setakat you umumkan je dekat social media ke, dekat mana-mana video ke, ataupun kenyataan rasmi ke, ataupun PC ke yang katakan saya beli tanah ni, saya ada kepentingan kat tanah ni, it doesn't work. Okay, you have to masukkan caveat juga untuk tunjukkan yang you ada kepentingan di atas tanah tersebut. Okay, dia akan membekukan status quo pihak-pihak yang bertelingkah sehingga mendapat keputusan mahkamah. Okay, since dekat sekarang ni, dekat dunia yang banyak sangat pertelingkahan ni, memang semua orang nak claim apa yang dia boleh claim. Selagi boleh claim, kita claim. Jadi sebab itulah pentingnya ada caveat ini. Tapi halangan yang dikeluarkan secara rasmi oleh PBN. Okay, selagi PBN tak keluarkan halangan ni, you tak boleh kata you ada caveat ke atas tanah tu. Okay, you boleh tulis pula sendiri dekat atas tanah, dekat atas satu kertas, kata tanah ini telah di caveat. Doesn't work like that. You have to pergi pejabat tanah, registerkan caveat you, then only caveat will take place lah. Alright. Okay. Dia akan sebabkan kebebasan penanggung caveat tersekat. Okay. Selalunya, contoh. I membeli tanah, okay. I beli tanah B. Okay. So, B ni, dia sebenarnya sebab I letak caveat tu untuk tunjukkan, B, kau sabar kejap. Nanti aku beli tanah kau. Okay, tak, aku bayar penuh dari tanah kau. So, sementara I dah bayar contoh deposit. I bayar, contoh tanah tu harga RM500,000. I bayar RM250,000. So, lagi lah ada tu RM250,000 balance tu nanti I bayar later. So, in the meantime, I nak bayar RM250,000 tu, I will actually file in a caveat untuk tunjuk kepada umum dan juga kepada tuan tanah tu, tolonglah ingat yang aku ni beli tanah kat kau, jangan jual tanah ni kat orang lain. So I masukkan caveat. Okay, caveat dikeluarkan secara ex parte oleh pendaftar. Okay, pendaftar je yang boleh keluarkan. Okay, you have to register only. Janganlah pula you register, you pula sibuk kata okay, pejabat tanah thank you very much, biar I bagi terus sendiri caveat ni kepada orang. Tak perlu. Okay, you hanya perlu daftarkan sahaja. Okay, caveat boleh dikeluarkan tanpa asas yang kukuh dan keterangan yang mencukupi. Okay, this is a bit confusing. Sebenarnya bila you ada interest untuk membeli tanah tu, atau you dah membuat sebarang bayaran walaupun sedikit, tapi ada kepentingan you di atas tanah tersebut, then you boleh fill in caveat. Okay, as simple as that. Okay, jika tuan tanah tak puas hati, boleh mohon pembatalan dan tuntut rugi. Okay, sebab manusia ni ada pelbagai jenis perangai.
ada yang menipu, ada yang cuba untuk menipu, ada yang memang dilahirkan penipu. Jadi banyak kes-kes penipuan. Okay, memang kehidupan ni mencabar. Okay, so sebab tu ada keadaan yang tuan tanah ni dia tak tahu tiba-tiba ada caveat dekat tanah dia. Okay, so apa yang dia boleh buat? Dia memang tak boleh buat apa-apa ke? Dia memang tak boleh jual tanah dia kepada orang lain ke? Walaupun orang yang masukkan caveat tu sebenarnya tak ada kepentingan. Dia boleh buat pembantalan dan tuntut ganti rugi kalau kata memang ada penipuan. Okay, salah satu pengecualian kepada prinsip hak milik tak boleh sangkal. If you remember hari last semester you ada belajar pasal prinsip hak milik tak boleh sangkal. So ada macam-macam macam-macam pengecualian untuk hak milik tak boleh sangkal ni. So caveat ni adalah salah satu pengecualian dia. Okay, so kalau selagi ada caveat kat atas tanah you, dia macam seolah-olah ada something yang staykan tanah you kat situ daripada urus niaga jual beli. Okay. Okay, so caveat persendirian. Kita semula dengan, kita ada banyak jenis caveat. So one of it is the most important, which is caveat persendirian yang you masukkan daripada individu masukkan. Okay, section 323. So kalau you ada you punya KTA, you boleh tengok you punya section 323 daripada Kanun Tanah Negara. Okay, so you boleh tengok kat situ mana-mana orang atau badan atau mana-mana hak kepada hak milik atau kepentingan sedemikian dia meluaskan skop peranan caveat persendirian, bukan sahaja melindungi kepentingan yang boleh daftar, juga kepentingan di bawah seksyen 206 3 Kanun Tanah Negara. Okey. Okey. Pihak yang menuntut hak milik boleh daftar ke atas tanah tersebut adalah pembeli tanah yang telah membayar semua harga belian dan menandatangani MOT, which is Memorandum of Transfer. Okey, dia boleh masukkan caveat. Okey, pihak yang menuntut kepentingan boleh daftar ke atas tanah tersebut adalah bakal penerima pajakan, ada kontrak pajakan dan daftar dengan PBN, boleh masukkan caveat. Pihak yang menuntut macam selalunya yang ni adalah bank lah. Pihak bank selalunya kalau dia dah bagi you loan, so lepas tu dia akan biasanya masukkan caveat ke atas tanah tersebut untuk melindungi kepentingan dia lah. So sebab dia dah bagikan you loan, so selagi you tak habis loan you, tanah tu tak boleh lah dijual kepada orang lain. Okay, unless and otherwise you jual or whatsoever. Okay, pihak yang menuntut apa-apa hak kepada hak milik sedemikian itu pembeli salah satu lot tanah yang belum dipecah bahagi. Selalunya ada juga kes yang macam kondominium yang dia belum dapat lagi dia punya IDT. So boleh juga masuk caveat penyelesaian dekat dia punya particular unit sahaja. Okey, pihak yang menuntut apa-apa hak iaitu pemegang gandayan yang tidak berdaftar. Sebabkan I kata dalam dunia ni ada macam-macam jenis urus niaga kat atas tanah, kadang-kadang yang tak didaftarkan pun. Okey, bukan ada kat atas bank pun. So kita pinjam dekat pakcik dekat kita gadai dekat pakcik dekat kita punya kampung ke, ketua kampung ke. So ada juga urus niaga tu. So orang yang ada kepentingan tu boleh masukkan caveat ke atas tanah tu untuk melindungi dia punya kepentingan ke atas tanah itu. Okey, kes-kes caveat you boleh tengok, I letak 2 je kat sini, you boleh tengok banyak lagi. Okey, one of it is intercontinental mining. Alright, perjanjian pajakan kecil yang tidak menepati peruntukan undang-undang dan tidak boleh didaftarkan tetap dapat mewujudkan hak equity yang membolehkan caveat dimasukkan. Okey, apa-apa jenis kepentingan yang ada ke atas tanah tersebut, you boleh letak caveat. Caveat ni kalau you tak letak, it's your fault. You yang tak jaga you punya kepentingan. Okey, Pok Q Chai pula, penerima pajakan yang tidak didaftarkan kerana tidak mendapat persetujuan pemegang gadaian tetap boleh memohon kemasukan caveat persendirian berasaskan hak sebagai penerima pajakan equity. So equity ni is another issue yang selalu kita dah bincang. So equity is macam a relief to any kind of mistake yang tak boleh relief by law lah. So kita pakai equity. Kita tengok ada certain cases hari ni macam yang dia tak didaftarkan tapi dia tak ada kepentingan, so dia boleh masukkan caveat persendirian juga. Alright. Okay, ada lagi Singlian Express dan juga Mekon Engineers. This is the more important cases lah yang boleh tengok dan you boleh rujuk. Okay, seperti Singlian cases, Singlian Express ni, option pembelian tanah yang memberikan hak kepada responden untuk membeli tanah penjual dalam tempoh tertentu merupakan kepentingan yang boleh dikaveatkan. Please remember, nanti bila dah jadi lawyer pun kena tengok benda ni. Once dah ada kepentingan, please secure your client punya kepentingan tu dengan meletakkan caveat. Okay, caveat ni boleh
boleh withdraw bila-bila masa. So tak perlu takut yang kata macam alamak kalau nanti masuk KV macam mana kalau nak buat urus niaga lain ke apa. It can be amended. Dia boleh di withdraw lah. So kalau ada kata dah sampai tahap yang macam okay tak jadi belilah, I pulangkan duit you balik, so you pun rasa macam okay I tak nak lah beli tanah ni, withdraw. So no problem. Okay.